Kali ini saya nak kongsi dengan anda 5 cara untuk mengubah hidup pada tahun 2022 ni. Hai, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Jadi kalau anda berminat nak belajar dengan topik-topik tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification. Kali ini saya nak berkongsi dengan anda tentang 5 cara untuk mengubah hidup. InsyaAllah apa yang saya kongsikan ini sedikit sebanyak dapat membantu untuk mengubah hidup anda, InsyaAllah. Sebab apa? Sebab ini juga yang saya buat dan ini telah banyak mengubah hidup saya. Okey, so mari kita pergi satu persatu. Yang pertama, untuk mengubah hidup kita perlu mengubah habit. Okey, andai kata dalam tahun ini, dalam tahun ini kita tidak berjaya dalam sudut bisnes, kita tak berjaya dalam sudut apa kita kata kejayaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita berjaya mengubah habit, mengubah tabiat kita, sebenarnya kita dah berubah. Okey, kita dah berjaya berubah. Okey, apa maksud mengubah habit ni? Sebenarnya setiap hari ada saja masa kita yang terluang ataupun ada saja masa kita yang kita boleh spend untuk jadikan dia lebih baik. Sebagai contoh, sebelum ni kita mungkin tak pernah solat tahajud, kan? Bagi orang Islam tak pernah solat tahajud. Jadi bermula tahun ini kita solat tahajud. Okey, bermula tahun ini kita bangun awal pagi, contohnya pukul 4 pukul 5 pagi, kan? Sebelum ni mungkin bangun pukul 6, pukul 6.30. So, ubah tabiat dahulu. Okay, ubah. Sebab apa nak ubah tabiat ni? Sebab kita punya energi, kita punya rezeki, kita punya gaya hidup akan berubah apabila tabiat kita berubah. Okay, ini sebagai contoh satu lagi. Ramai orang yang dia suka pagi-pagi ni duduk lepak, duduk menung, duduk saja-saja, kan? Macam breakfast di kedai-kedai dan sebagainya. So, why not? Untuk tahun ni, pagi-pagi selepas subuh sebelum pergi kerja dan sebagainya, ambil masa setengah jam, 1 jam untuk belajar ilmu baru. Okay, belajar. Bayangkan kalau anda bermula daripada sekarang sehingga 1 tahun ini, so anda akan dapat banyak ilmu baru. Mungkin tahun ni anda tak tahu tentang trading. Okay, nak buat business trading ataupun nak trade lah dalam pasaran saham dalam negara ke luar negara ke pasaran apa kita panggil cryptocurrency ke dan sebagainya. So kita tak tahu apa-apa tentang perkara tersebut. Tapi bayangkan kalau kita belajar setiap pagi setengah jam ataupun 1 jam, okay, setiap hari, InsyaAllah kita akan jadi pakar. Dalam masa setahun je boleh jadi pakar. Sebab kita ulang benda. Tapi sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, kita tak gunakan peluang itu untuk explore. Jadi kita tak dapat ilmu tersebut. So itu pun telah berjaya mengubah hidup kita. Jadi yang pertama, tukar habit anda. Yang kedua adalah tukar cara berfikir. Kadang-kadang sebenarnya bila kita tak ada perubahan yang besar berlaku dalam hidup kita, macam tadi juga saya cakap tadi, walaupun tak ada perubahan besar, tetapi kalau cara berfikir kita dah berubah, kita totally different. Okay? Kita dah jadi berbeza. Okay? Sebagai contoh, ada orang dia rasa dia tidak bahagia selagi dia tidak kaya. Selagi dia tidak ada pendapatan yang besar, selagi dia tidak ada kekayaan, dia rasa dia tidak bahagia. Jadi dia rasa setiap tahun tu dia tidak berubah. Okay, dia tidak ada something yang berjaya dan sebagainya. Tapi kalau dia mengubah fikiran bahawa dia boleh bahagia walaupun dengan apa yang dia ada sekarang. Okay? Walaupun dia ada apa yang dia ada sekarang, dia boleh bahagia dan dia buat apa benda yang menyeronokkan diri dia, menyeronokkan keluarga dia dan sebagainya, maka dia akan bahagia. Sebab bahagia tidak bergantung kepada kewangan. Bahagia tidak bergantung kepada kekayaan. Kewangan tu mungkinlah sebab bila tak ada kewangan yang baik dan cara pengurusan yang betul, so kita akan merana lah sebab hutang banyak, orang cari, kan, bank cari, sampai surat saman dan sebagainya. So kita akan merana jugalah. Macam mana nak bahagia kalau dah merana, betul tak? Itu bukan masalah kekayaan, itu masalah pengurusan kewangan. Jadi ubah fikiran. Oh, sebenarnya aku ni bukan ada masalah kewangan. Masalah aku ni adalah pengurusan kewangan tu. Bukan masalah tak jadi kaya, kan? So ubah yang tu dulu. Okay, ubah yang tu dulu. Okay, itu yang kedua, ubah cara berfikir. Yang ketiga adalah membuat pilihan dan juga keputusan. Okay, so dalam hidup kita ni, sekadar mengubah tabiat kita, okay, sekadar mengubah tabiat dan juga ubah cara berfikir, tidak akan mampu membantu kita untuk membuat perubahan yang besar. Okay, yang tadi kita boleh berubah, okay, cara hidup kita berubah, cara tabiat kita berubah, kita dah berubah dah. Tapi kita nak berubah yang berbeza, maknanya kita nak jadi orang yang lebih sukses, lebih berjaya. So bila kita nak ke arah itu, kita perlu membuat pilihan, okay, melangkah ke dunia yang lain.
Bagi orang yang macam saya buat bisnes online dan sebagainya, saya sentiasa mencari pilihan. Okay, mencari pilihan A, pilihan B, pilihan C. Yang mana saya nak buat secara online ni. Saya tengok, okay, yang ni sesuai dengan saya. So, saya study. Saya tengok macam, saya cuba-cuba sikit dan sebagainya. Bila rasa benda tu dah okay, saya decide, buat keputusan, boom, saya buat. Okay, macam tu. Jadi, kita kena buat pilihan dan juga keputusan. Pilihan ni adalah pilihan yang berbeza dengan apa yang kita buat sekarang. Kalau kita buat pilihan yang sama, maka kehidupan kita tetap sama, tidak berubah. Seterusnya, kita kena buat tindakan. Ramai orang, dia takut. Bila dia nak bertindak tu, dia takut. Sebenarnya, ada dua saja. Ada dua saja perkara yang akan berlaku. Berjaya atau tak berjaya. Betul tak? So, kata, oh senang. Jangan berjaya, tak berjaya. Tak berjaya tu seksa. Bukan, betul. Tapi, cuba bayangkan. Cuba buat kiraan. Kalau anda tak berjaya, apa yang akan berlaku? So, bila kita lihat apa yang akan berlaku, so kita boleh calculate. Kita boleh buat pengiraan. Sebagai contoh, kalau tak berjaya jadi macam ni, aku kena hidup macam ni, oh aku kena ubah macam tu, benda tu dah boleh dipikirkan. Tapi seandainya berjaya, apa yang akan berlaku? So kita akan sukses, kita akan senang dan sebagainya. Dan kalau katakanlah kita tak berjaya sekalipun, kita boleh usaha lagi, betul tak? Jadi jangan takut. Yang kelima, buat sampai jadi. So macam saya cakap tadi lah, kalau tak berjaya, buatlah lagi. Kan, buat lagi, usaha lagi. Teruskan usaha kita, buat sampai jadi. Dan buat sampai jadi ni bukan bermaksud buat perkara yang sama. Apa pula ni kan cerita tadi, suruh buat, lepas tu suruh buat sampai jadi. Bukan, betul memang suruh buat sampai jadi, tapi bukan buat perkara yang sama. Maksud bukan buat perkara yang sama tu, maksudnya, kalau dah anda usaha satu projek ni, projek A lah katakan, okay, bom anda buat 2-3 tahun dah buat kan, nampak benda tu dah tak boleh nak pergi dah. Okay, dah sampai jalan mati. Nak pergi mana lagi? Betul tak? Kena U-turn lah. Dah sampai jalan mati, kena U-turn. Dan bila kita U-turn, kita usahakan balik yang lain. Dan yang lain tu kita buat balik. Buat sampai jadi. Tak jadi yang ni, buat yang ni. Tak jadi yang ni, buat yang ni. Itu maksud buat sampai jadi. Bukan berhenti di tengah jalan. Itu maksud dia. Dan bukan juga bermaksud buat benda yang sama. Ramai orang dia ingat bila kita kata buat sampai jadi ni, buat benda yang sama. Sebenarnya, kita ni, dalam kehidupan kita, kita tak tahu rezeki kita datang daripada mana. Rezeki kita daripada A ke, projek B ke, apa semua kita tak tahu. So mungkin kita buat ni push kan. So kita buat banyak kali, kita dah push, dia tak boleh nak pergi. So kita kena faham bahawa mungkin rezeki kita tak ada di situ. Jadi kita cubalah cari rezeki tempat lain. Maksud saya buat tukar-tukar ni bukan bila buat sekejap tengok orang lain buat benda lain berjaya, kita pun tiru orang lain. Buat sekejap ni tengok tak jadi apa semua, tengok orang lain buat benda lain kan, kita buat. Bukan macam tu. Maksud saya kita dah buat sehabis baik. Dah habis cara dah. Kan? Dan tak boleh. So kalau dah sampai tahap tu, kita boleh mula buat projek-projek yang baru. So balik kembali kepada yang atas tadi, pilihan dan juga keputusan. So hidup kita ni, kita kena sentiasa ada pilihan lain. Walaupun kita fokus kepada satu benda, tetapi kita kena sentiasa tambah ilmu dan juga tambah pilihan-pilihan yang lain supaya kita boleh jadikan sebagai backup dan kita boleh buat pada masa yang sesuai. InsyaAllah dengan usaha, dengan niat, dengan matlamat yang kuat, saya doakan supaya kita semua berjaya, diberi kemudahan dalam setiap perjalanan yang kita sedang lalui dan dapat mengubah hidup kita pada tahun 2022 ni, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi. Bye bye.